أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا وقروتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابع تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Baik-baik rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita insan terpilih untuk berada di rumah Allah untuk tunaikan solat subuh secara berjemaah. Dua sembahyang yang payah untuk orang munafik ataupun orang yang munafik ni dia macam Islam tapi hakikatnya dia talam bermuka dua, bahasa dia tak, ataupun gunting dalam lipatan. Apa lagi? Musuh dalam selimut. Apa lagi? Satu lagi bagi hempedu dalam gula-gula. Tak ada tak ada istilah tu, hempedu dalam gula-gula. Isak-isak manis tengok pahit dalam tu hempedu. Contohlah. Maksudnya duri dalam dalam daging. Tu bahayanya. Maka Nabi pun sebutlah, Rasulullah sebut, mu nak kenal orang munafik ni macam ni. Sebab payah nak kenal. Maka di antara dia susah nak sembahyang isyak berjemaah, dia susah nak sembahyang subuh berjemaah. Bukan kata orang tak sembahyang subuh berjemaah tu munafik, tidak. Maksudnya buat dia payah nak buat. Payah untuk buat sembahyang isyak dan subuh secara berjemaah. Dan ciri dia tu sebagaimana yang tuan-tuan dah kenal lah orang munafik dia. Iza hadasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Bila dia bercakap dia bohong, bila dia janji dia mungkir, bila beri amanah dia khianat kepada amanah. Itu ciri-ciri orang yang munafik. Jadi kalau boleh kita jangan adalah ciri itu, kita orang Islam. Tapi tak naklah ada ciri bila kita bercakap kita banyak nak bohong, nak nipu. Kalau kita berjanji banyak nak mungkir janji. Kalau kita beri amanah banyak nak khianat amanah. Khianat amanah ni maksudnya beri amanah kepada kita, kita tak tunaikan amanah. Ini biasanya terkena kepada pemimpin. Kita nampak tak tidak amanah bila janji pilihan raya, janji manifesto macam-macam lah. Kita jangan ada using sangat dosa orang, using dosa sendiri. Kita using dosa kita. Tu dosa dia janji dia tak buat, dia dosa. Pada dosa kita pula kita duk sokong orang yang tak buat janji. Kita pula dosa pada muka kita. Kita tak nampak dosa orang, dosa kita tak nampak. Tu dia kaedah dia macam tu lah. Jadi kalau boleh elak kita kena elak lah. Amanah khianat. Amanah khianat tak semestinya orang tu pemimpin je, kita pun sama juga. Amanah tangan, amanah mata, amanah telinga. Semua tu amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada kita sementara. Milikkan kita ni adalah milikkan sementara. Yang menjadi perbalahan pun kerana milik sementara ni lah. Kerana harta, kadang-kadang dua beradik tak bertegur siapa kerana harta. Dan kena ingat pesan Nabi SAW. Masih lagi kita bulan Rabi', kita bulan Rabiul Awal ni kelahiran Nabi SAW. Pesan baginda, abghadul rijal ila Allahi al-aladul khisam. Lelaki yang paling Allah benci. Ingat dia kalau manusia benci tak apa lagi. Maksudnya kalau manusia benci, Putrajaya versi 11 benci, saya lagi versi 9. 9 benci pergi 8. 8 pergi benci versi 20 lah. Sebab dia kalau orang benci. Tapi kalau Allah benci nak lari ke mana? Bumi Allah, langit Allah, laut Allah. Nak lari ke mana kalau Allah benci? Saya nak lari ke mana dah? Hak dia semua. Sebab tu jangan mengundang kebencian Allah. Jangan mengundang kebencian dia. Nabi dah bagi tahu lah, SAW bagi tahu. Nabi, Allah benci ni, Allah benci ni. Allah benci at-talaq, perceraian.
Allah sangat-sangat benci. Kerana abghadul halal indallahi at-talaq. Benda halal boleh, tapi Allah paling benci. Halal tapi benci. Kau hidang kat aku belu, aku bukan tak halal, tapi aku benci tengok belu. Aku benci tengok ayam, aku benci tengok. Mana jangan hidang kat dia kalau dah dia benci. Walaupun benda tu halal, kita suka, tapi janganlah tunjuk kat dia. Tahu dia tak boleh makan beluk, dia nampak macam ular, kita sengaja bawa depan dia, oh esok beluk, oh nak makan tak boleh, dia dah muntah. Contoh benda yang Allah benci halal, itu perceraian. Suami sama, isteri pun sama. Maksudnya suami tak ada sewenang-wenang untuk menceraikan isteri kecuali ada sebab-sebab tertentu dan sebagainya. Begitu juga isteri haram meminta cerai kecuali sebab-sebab tertentu. Boleh, tapi atas bahasa fasakh, memisahkan. Kerana apa? Kerana suami terlanjur jahat, curi harta, isap dadah ganja, daun ketum campur bak lapu, mentol lapu. Kalau ketum biasa malu kat orang di mahkamah apa, suami saya minum daun ketum. Daun ketum halal apa? Yang tak halal tu bila dicampur dengan benda lain. Air sejuk ni pun halal ni, tapi kalau campur dengan air longkang haram lah dia. Dia boleh memudaratkan. Itu benda halal Allah benci. Elakkan. Jangan sesekali terkeluar daripada mulut sang suami atau mulut sang isteri. Jangan. Aku cerai kau kan? No. Kalau kita sebut cerai, dia jadi wirid, tak lama tu. Tak lama. Sebab tu perkataan cerai no. Jangan sekali-kali sebut. Elakkan sebut perkataan perceraian. Elakkan isteri minta cerai. Elakkan. Kalau betul-betul memang memerlukan, cari suluh, orang yang perdamaian, kemudian pergi ke pejabat agama, daftar untuk terima nasihat terlebih dahulu. Ini tak tahu sebab apa-apa, sebab ubat gigi pun nak bercerai, sebab suami sebut nak kahwin pun nak bercerai, tak kahwin pun. Suami penakut, kecil manis, 28 nikah apa lagi, menyusuh orang lain tak. Macam kain buruk sapu kaki dah tak lelaki, dia saja nak tengok isteri je, nak uji bagi pahala. Cerahlah aku nak menikah, cerahlah aku. La ilaha illallah. Ni Allah benci. Dan satu lagi ni Allah benci di kalangan lelakinya ialah aladul khisam, suka bergaduh. Bukan bertumbuk bergaduh ni, tak kira lah bergaduh mulut ke, sikit-sikit nak argue je. Pandangan orang semua dia nak argue, nak lawan. Tak betul lah kau macam tu, kau suka bergaduh, nak bertikan lidah je kerja dia. Maknanya seorang yang suka bergaduh dengan orang, automatically dia seorang yang takbur. Automatik. Kalau kau seorang yang rendah diri, kau takkan bergaduh dengan orang. Kalau kau tak kena apa-apa, kau akan minta pandangan. Saya minta pandangan lah, boleh tak? Contoh, minta pandangan. Saya nak bagi pandangan dan cadangan, bukan nak balah. Saya minta cadangan. Dah ada AJK baru, buatlah satu parking penceramah kat situ. Contoh. Kan kena tu? Kan kena? Tak. Kesian penceramah jauh-jauh mari tak tahu nak parking. Contoh dia. Dia mari-mari nak parking tak boleh, nak pusing, dia parking dekat gak depan. Sampai kat sini orang pun habis tahiyat akhir. Kesian kat penceramah. Saya tak apa, saya parking kat pilih bomba tu je. Tu contoh dia. Jadi jangan balu. Ini apa benda ni? AJK buat kerja apa? Itu maksudnya orang yang suka bergaduh. Maknanya dia dengan meninggikan suara, automatik dia takbur. Bila takbur ni perangai siapa? Tak kira lah ustaz kamu siapa, kalau suka bergaduh ni perangai siapa? Wastakbar wa kana minal kafirin. Siapa istikbar ni? Siapa? Syaitan. Syekh Asy-Syaitan nama dia. Syekh Asy-Syaitan. Tak kira dah mau ustaz apa, sekeban besar baku derian pun, kalau kamu jenis aladul khisam, no, tak kira siapa. Hukum ni umum je, bukan kata orang biasa. Ustaz tak kena dah. Bukan macam syurga. Syurga bukan untuk ustaz, syurga untuk orang bertakwa. Kalau ustaz tak takwa, ustaz sombong, ustaz bongkak, besar diri, hebat dengan ilmu dia, tak dengar cadangan orang, out of service juga kau. Sama juga. Sebab tu orang bersuka aladul khisam, Allah sangat benci. Sangat benci tu. Kalau orang belajar orang putih lah, dah highest lah.
Apa panggil apa? Gudes. Yang gudes tu. Kan? Buddha, cikgu. Gudes. Orang pondok. Better best. Aku tahulah, aku mengaji pondok. Contohnya gitulah. Maksudnya tahap gaban. Allah benci sangat kepada kita orang lelaki. Kita masuk juga orang perempuan. Jangan suka bergaduh. Tak kira gaduh ini bukan gaduh dengan jiran je. Mungkin gaduh suami isteri. Isteri yang meninggikan suara kepada suami, confirm dia rasa takbur pada ketika itu. Suami yang meninggikan suara kepada sombong dia pada ketika itu. Memang dia sombong. Kau ingat kau siapa? Ni laki kau lah. Memanglah kau tu laki aku. Tapi setakat nak beli beras RM48, janganlah balok. Beli 5 kilo dah murah. Baru RM24, 5 kilo. Baru dah tak makan banyak. Makan banyak kan kolesterol. Sebab tu beras tu mahal, supaya kolesterol tu tak tinggi. Kita ubah makan makaroni pula makaroni, kita makan apa tu, bulat-bulat macam tiup basikal tu. Makan macam tu dah. Carbonara, lamb chop, chicken chop. Nasi tu sekali-sekala. Jadi cuba elakkan aladul khisam. Cuba elakkan perbalahan, meninggikan suara. Tak kira siapa level, dengan siapapun kita. Kalau Nabi SAW dengan isteri tak sekira lah, Nabi memang cukup berlembut. Dengan budak-budak kecil pun Nabi berlembut. Itu Nabi SAW. Jadi cuba elakkan aladul khisam, suka bertelingkah, suka meninggikan suara, suka berjidal lawan cakap. Banyak dalam YouTube. Waktu lawan, waktu ustaz tu lawan, ustaz tu kau tak betul, aku je betul, aku ahli syurga, engkau buat benda bid'ah, sambut madu rasa, kau bid'ah, kau masuk neraka. Dia tak tahu sunnah Nabi ni bukan perbuatan Nabi je, perkataan Nabi pun sunnah juga, ikrar Nabi pun sunnah juga. Dia nampak Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Nak kata tak cerdik dah, tapi tak apa cerdik. Jangan cari kepala, cari titik penyelesaian. Pemimpin mu nak balas segi kira-kira, tapi untuk bersatu untuk menyiarkan agama Allah di muka bumi. Jangan duk balas cari menang, nak masuk kantung sendiri. Atas dunia kamu lepas, di akhirat kamu tak lepas. Sebab apa kami menegur? Sebab kami sayang kamu sebagai pemimpin, sebab kami nak kamu pimpin, bawa kami ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau setakat bawa dunia, aku sendiri boleh bawa, tapi aku nak kau bawa aku ke akhirat. Sebab pemimpin yang adil itu, pemerintah yang adil itu bayangan Allah di muka bumi. Bukan Allah ada bayang, jangan faham macam tu. Maksud bayangan Allah itu ialah selepas Allah dia. Maksudnya Allah cari dia dulu, dia dekat. Hei Muhammad, hei sekian, apa kau buat dengan anak buah kau? Apa buat dengan rakyat engkau? Engkau pemimpin, aku tanya kau dulu. Bos dia atas, panglima akan tanya bawah sikit. Dia tak akan tanya direct kepada private. No, dia akan tanya hak bawah dia sikit. Tu pula akan tanya ke bawah. Tu kaedah susun aturnya macam tu. Jadi engkau lah bayangan Allah di muka bumi, maka berlaku adil lah kepada semua rakyat yang berada di bawah kamu, sama ada rakyat itu membenci kamu ketika pilihan raya ataupun menyokong kamu. Itulah pemimpin yang adil. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyahu bi'ulumihi fid darain thumma amin. Kita sambung lagi dalam Bidayatul Hidayah dalam bab yang kedua, hal adab-adab bersahabat. Cara kita berkawan, adab dengan sahabat. Sambung pada kata yang ke-10, memuji sahabatnya dengan apa yang diketahui daripada kebaikannya. Bila sahabat kita ada kebaikan yang dibuat, puji ya. Tapi puji jangan melampau. Puji jangan melampau, yang tak ada kita adakan. Jangan. Puji dia baik, Allah baik kawan aku tu, dia pemurah lah, boleh kata setiap kali kalau pergi kedai dia lah cepat tangan, cepat untuk bayar. Ada kawan-kawan kita, sahabat kita ada yang dia lambat nak bayar. Setiap kali nak bayar dia isap okok pergi tandas. Dia dah dah makan dah clear, nampak semua kali, aku tandas kejap, semua dia pergi tandas isap okok. Lepas tandas isap okok pula. Dari tandas tadi dia bakar dah tahi dengan rokok dah, bau tahi capung dengan bawah asap rokok. Dia panggil rokok candu.
bau tahi, bau rokok dia makan. Tu tak apa cerdik tolong hak isap rokok, tak isap lah rokok masa kita berak. Kecil tak apa lagi masa berak. Bau tahi tu. Bau dia tu bakar pula dengan rokok, kita berseduh. Allah, benok 40 hari tu. Tunggulah luar daripada tu dah isap sangat kan. Tunggu luar. Tak boleh ustaz, saya kalau tak isap rokok tak steam. Dah kau kira steam, kau tu steam lah tu. Buruk yang ada isap rokok. Tak perasan sedut bau tahi masuk dalam mulut. La ilaha illallah. Kalau kata tak cerdik kan kau marah kat aku pula. Memang tak cerdik kan. Tunggulah luar. Sebab tu dalam tandas ni tempat qada hajat, bukan tempat nak mengoyak. Ini sekarang ada telefon pula. Oh alah. Bawa buang sini tembok. Beres. Wassalam. Hodoh jawab salam. Beres bah. Beres bah. Setengah jam. Benda tu dah kering dah kat punggung. Sebab dia ralik jawab telefon ni. La ilaha. Jangan mengarut itu Yahudi semua. Masuk surat khabar dalam tanda tu Yahudi punya style, majalah. Tu pergi hotel besar-besar kan. Dengan telefon dalam tanda. Majalah masa dulu. Oh, maskulin tu. Kalau kita mangga, kalau Mak Saleh tu playboy. Betul duk alik duk tengok perempuan telanjang. Tak. Alik duk tengok. Berak tak sangat pun tengok. Tu Yahudi ni. Supaya menumpulkan pemikiran orang Islam. Kita dapat kat kita hanya Allahu Akbar. Dia masuk qada hajat je. Buat keluar. Itu je. Namanya tempat qadaul hajah. Tempat untuk menunaikan hajat kita. Tu. Jadi kalau sahabat kita ada kebaikan yang dia buat, kita sebutlah. Macam tadi saya kerak dah kena kan. Saya duduk Maigoh. Bila makan, kita bayar. Dia kisah nak isap rokok. Tak nak bayar, dia kisah rokok. Bila kita dah bangun nak balik, dah bayar lah. Dah. Okey, masih semua. Hot nice. Macam tu juga style. Macam ni. Jadi saya pun buat pendekatan. Okey, kita Maigoh 4 orang. Kita nak makan kedai tu. Buat main RM30 seorang. Boleh RM30 aku yang pegang. 3 kali lipat 120. So kau nak berak kau nak apa dalam tanda aku punya pasal lah. Aku dah makan, duit kau dah bayar, lantak kau. Tak cukup, mai tambah balik. Lebih bagi sama-sama. Saya tak masalah. Pool. Nah, orang kata haram. Haram kalau kau buat berjudi. Duduk atas masjid pun kau nak berjudi. Ini tengok orang main tu, ada judi tu. Tak, jangan cepat sangat. Sebab kita tak duduk alam tu, kita tak tahu. Orang duduk kat masjid seorang boleh berjudi. Hujan lebat. Dia duduk 2 orang. Tok Bilal dengan Tok Noja. Dia pun duduk intai. Hujan lebat ni. Dia kata, ni siapa sampai dulu? Tok Imam ke Tok Bilal? Noja dengan Noja dengan Bilal. Tok Imam 1, Tok Imam 2 sampai dulu. Noja kata Tok Imam 1. Kata Tok Imam 2 sampai dulu. Ni hujan lebat ni. Okey, kita betting nasi lemak esok. Kalau Tok Imam muda sampai dulu, kau belanja aku nasi lemak, paru, ayam goreng, penuh. Harga dia RM15. Yang tu kata Tok Imam turun. Tunggu. Tok Imam turun datang. Kau belanja aku besok. Betting tak betting? Betting tu. Dalam masjid pun boleh betting. Ingat kau kena main saja boleh betting. Sebab tu saya nak clearkan kita punya pemikiran. Kena clear. Jangan terlalu negatif. Tengok orang main snooker judi, tengok orang main teruk judi, tengok orang main golf judi, tengok semua kita nak nampak orang tu jahat, kita tu baik. Jangan, bahaya. Sebab ada orang tak berjudi pun. Datang masjid boleh berjudi. Ni tu duduk saya saja ni. Boleh kalau nak berjudi? Cuek kan pula. Agak-agak ustaz berhenti pukul berapa? 7.30 ke 7.45? 7.30. Haji betting? Esok makan tengah hari, asal ayam kampung, desa pinggiran. Tengok, ustaz berhenti 7.35 antara. Tadi 7.30, kau 7.45, ni 7.35 macam mana? Dekat-dekat tak ayam kampung. Kita makan dekat Suraya ke mana-mana. Betting juga. Kalau dia nak betting ni, dia akan betting. Dengan bini dia kat rumah dia betting. Dia kaki betting nak kata apa? Jadi kita nak clearkan kita punya minda pemikiran, jangan terlalu negatif. Jangan terlalu negatif dengan orang.
Jadi sahabat kita kalau ada yang baik, kita pujilah dia dengan kebaikan dia, supaya pujian itu menyebabkan orang lain pun boleh buat baik macam dia. Itu cara dia. Yang ke-11, berterima kasih kepada sahabatnya atas sebarang kebaikan. Sebab tu saya selalu sebut ucapan alhamdulillah dan juga terima kasih susah untuk diungkapkan, payah. Kita dengan pasangan hidup kita sebenarnya itu jalan keakraban, jalan makin rapat sebenarnya. Tapi kita bila kahwin dah 20 tahun, 30 tahun, benda-benda tu dah tak ada dah. Sebab tu dia makin longgar. Jangan kita buat seperti kereta, makin lama makin longgar, magak cabut, tayar, kempes. Hubungan tu naklah sentiasa intim dengan puji-pujian, dengan ucapan terima kasih. Saya rasa lipat ramai-ramai kita ni susah juga lah. Bila salah terima kasih kat bini, sebab dia layan kita sebagai suami. Hak masak tu kira lah, hak layan hari Khamis malam Jumaat ada ucap terima kasih ataupun bukan tidur terus, mam, terima kasih ya, your performance tonight is very ada sebut kita? Tak ada. Bini tengok lah mampu lah orang tua ni. Bini pusing lah. Bini pula terima kasih juga susah. Terima kasih ni susah sebab tu Nabi ajar dah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia juga tidak berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Terima kasih je. Terima kasih sayang, terima kasih kerana layan suami awak minta nasi goreng Pattaya 2 pagi nak tengok bola Kelantan lawan MU yang kalah baru ni. Contoh lah, ini doa Allah nak terima kasih, bini duk tunggu dah suami puji kau, suami sebut terima kasih ya. Bini pula sedap tak tambian putih yang ayam buat, ayam baru belajar tu, boleh lah, dia boleh tak ada, pujilah sikit apa dah, sedap, cuma kuih masak sikit lah, tapi sedap, best, plus. Bini kejap-kejap putih, tambian putih, kejap-kejap tambian putih, pukul 3 pagi tambian putih lagi tu. Sebab puji sikit je, bukannya banyak pun. Terima kasih, cepat-cepat. Kalau kata pagi terima kasih, thank you, minta maaf, sorry. Sebab kita kadang-kadang perkataan kita malu nak sebut kan. Sorry sayang, sorry, sangat-sangat sorry, abang lambat balik dan abang nak WhatsApp kat awak, bateri habis, power bank tak bawa, sorry. Contoh, dia temperature dia 90, turun jadi kosong, negatif, beku. Sebab kita minta maaf. Sebab kita tahap pemimpin, tapi kita downgrade kan kita sampai kita ke bawah ajar rakyat jelata, maka dia akan percaya tanya orang perempuan, sorry Allah tak sengaja. Contoh, terima kasih sangat-sangatlah. Sekali-sekala ni hari Minggu pula pergi pasar, kita buka pintu kalau buka pintu. Kita buka pula 5 pintu. Pintu belakang 2, pintu driver dengan peluk 2, bonet belakang. Pilih awak nak duduk kat mana. Barulah bila kata wah lah, pada bonet tu nak berbarang, tapi cuba buka sekali kita duduk ala kereta duduk baca WhatsApp. Bini lah nak gini, dah lah bawa beras mahal dah, sayur celah ni beras lagi, dah sekali buka pintu ni gigi bini kurang haja punya tak lelaki duk baca handphone, duk tengok handphone, buka lah pintu sekali-sekala, buka 4 biar orang tengok. Geng-geng prima sekarang ni buka pintu 5 untuk bini dia. Siapa ajar ustaz ni? Baru betul. Bini nak masuk mana I nak masuk pintu mana hari ni pintu sini. Ya, dia masuk kita pun tutup. Tapi pasti kaki dia naik. Jangan pula dah. Kepit kaki. Balah pula situ dah kepit kaki. Sebab tak biasa buat. Saya rasa nak buka pintu kereta ni masa bertundang dulu je kot. Sekarang buka lagi tak? Buka, bini nak masuk sendiri lah, kereta mu lah, dah aku bayar dah bulan-bulan, dah suruh aku buka pintu pula, sombongnya gitu. Bini pun sama juga, tak buka pun tak lelaki sama juga. Yang tu kita tak nak sebenarnya. Sebab tu Islam ajar alhamdulillah, terima kasih, astaghfirullah, I'm sorry, biarlah, biar gerak. Saya bagi tahu tu sebab saya pun nak ajar sorry dah suruh cepat. Sebab minta maaf lebih baik daripada minta izin kan. Betul? Minta maaf lebih baik daripada minta izin. Yang faham, yang tak faham diam. Minta maaf lebih baik daripada minta izin.
Sorry ya Allah, abang terbini 2 lah. Allah, sorry. Habis dia kata, abang bini 2? Sorry, dia nak cakap sorry. Bukan sengaja. Terbini 2. Terterima nikahnya. Kan minta maaf lebih baik daripada minta izin. Confirm minta izin tak dapat. Yang ke-12, menegahkan orang lain apabila ia mahu mengumpat sahabatnya seperti ia membela dirinya sendiri. Ya, kau sedap kata kat member aku begini-gini. Kau tahu dah. Kau kata member aku selalu mari lambat kerja. Dia ni tak betul. Dia nak exit polisi. Kau tahu tak sebab apa dia datang lambat? Kita sebagai ketua ataupun majikan, kita kalau seorang itu ada masalah, cari punca masalah. Jangan hukum kerana masalah. Cari punca masalah. Ada satu kes, dia kahwin dua. Salah satu anaknya ada anak istimewa. Masa tu tak ada waktu anjal masuk kerja, tak ada waktu anjal. Pukul 8 lah. Sekarang ada 3 waktu kan. Jadi saya tengok dia masuk kerja pukul 9 je. Masa tu waktu bukan waktu anjal. Sekarang tak apa, ada waktu anjal. Saya pun dah tengok. Yalah, kita ketua dia, penyelia. Kalau kita, Ustaz, kenapa dia ni kerap sangat datang lambat ni? Setiap hari Isnin adalah hari Isnin, Rabu itulah, dan seminggu 2-3 hari dia mari pukul 9, solid pukul 9. Dan kita pun selalu tengok tergesuk-gesuk masuk dalam bilik dia. Apa masalah dia ni? Sembang, saya suka sembang kan. Tanya keluarga ni, saya ada anak istimewa, Ustaz. Saya isteri 2, Ustaz. Saya lembek-lembek macam kebun bini 2 bahasa dia lembut ya. Tapi bini 2, tapi kerah macam tu imam, bini 1 aku tak faham. Lembut sangat betul, jalan relax, lembut. Memang kalau tengok kat dia tak munasabah dia akal, tak munasabah. Mana dia pun tak nampak sasa, dia nampak macam lobo tahu lobo biasa. Perut besar, tali pinggang besar, perut besar daripada dada. Maknanya kalau orang lelaki besar pinggang tak semak lah. Orang lelaki kena hitung atas tu 40, pinggang 36. Macam Ustaz ni contoh, sombong lah sikit bagi ni tak. Jadi saya tanya dia tak ada anak isteri tu. Kadang saya nak hantar isteri ni dulu, baru hantar anak ni pula. Jadi anak ni kelas dia buka pukul 8.45 baru buka untuk anak istimewa. So daripada situ saya letak, saya tunggu pergi ke pejabat pecut sampai pukul 9. Hari apa? Hari sekian-sekian. Hari lain tu saya gilir dengan isteri saya. Itu punca dia. So saya bagi tahu gini lah, kau buat satu surat kepada ketua jabatan untuk membenar izinkan untuk masuk lewat kau setengah jam. Sebab setengah jam kau dikira seminggu dah berapa jam, dikira sebulan, dikira, maka cukup 8 jam kau tak datang, kau dikira cuti sehari. Supaya halal, kita bukan dengki dengan dia, supaya waktu yang dia curi tu orang lain tahu bahawasanya mamak ni ambil setengah jam kerana anak istimewa dia, lalu dipotong cuti sehari. So adil tak? Adil lah, sebab dia ambil setengah jam. Waktu tu patut dia bekerja, tapi dia keluar kerana ataupun jadikan dia sebagai rehat yang 3 jam 59 minit yang dibenarkan dalam perkeliling GPA. Kan ada kan pekerja kerajaan 3 jam 59 minit dengan izin penyelia ataupun ketua jabatan dibenar untuk buat urusan peribadi, betul? So ambil yang tu. Boleh tak? Betul juga Ustaz. So dia tanda lah, dia bertanda setengah jam. Okey Ustaz, saya dah cukup 3 jam ambil. So saya akan buat satu keluar dengan izin sekian jam. Saya nak dia tu adil supaya makan minum dia tu yang halal lah, solid. Sebab dia baik. Dia pun budak baik, pegawai tu pegawai yang baik. So nak bagi tahu, cari punca masalah. Jangan hukum dia kepada masalah dia. Sebab kita tak tahu di sebalik kenapa masalah itu ada, apa punca dia. Itu dia. Jadi kalau ada orang yang nak mengeji, mengupak kawan kita, kita kata, kau tahu tak dia tu? Kau jangan. Dia tu sebenarnya begini, aku tahu tak? Itu masuk, itu baru sahabat sebenarnya. Dia kalau kutuk sahabat kita, betul juga, aku dah kawan lama ni, dia memang dajal betul dia tu. Memang patutlah aku kutuk dia pun. No. Sahabat yang sebenar, dia akan menegah orang lain daripada mengumpat sahabatnya sendiri. Baik.
Yang ke-13, memberi nasihat dengan cara yang lemah lembut dan bahasa yang halus apabila ia berkehendak menasihati sahabatnya. Sebab gini, dia kawan atau sahabat ni, dia cepat sensitif. Sebab tu Nabi SAW ajar jangan terlalu rapat. Maksudnya jangan terlalu sahabi ni. Rapat ni melebihi daripada hak kawan. Sebab suatu hari nanti kita tak tahu, mungkin dia jadi musuh engkau. Dan kita juga tidak tahu suatu hari nanti dia jadi kekasih engkau. Maksudnya jangan suka sayang kepada orang melebihi daripada haknya, dan jangan membenci seorang melebihi daripada haknya. Sederhanalah dalam apa jua sekalipun. Kalau kita benci dia, suatu hari nanti kalau dia jadi kekasih kita, susah pula. Kalau kita suka dia sangat, suatu hari nanti jadi musuh kita. So bersederhanalah dalam apa jua sekalipun, kata Nabi SAW. Jadi dalam kita nak beri nasihat dengan sebaik-baik, dengan nada bukan lembut tu, bukan kata dengan bahasa sutun. Bukan sutun ni. Ini maksud lembutnya ialah nada, bahasa mau'izah hasanah. Lembut bukan bahasa tu metafora, lembut bukan macam tu. Lembut ni nisbah kepada apa benda yang kita nak nasihat. Itu maksudnya. Berlemah lembut dalam nasihat, bukan dengan tengking. Tu anak. Tapi macam anak kita lah. Ada anak kita yang kita nasihat dia dengan mulut. Abang, bagi bangun bangkit sembahyang subuh. Itu nasihat tu. Teguran dan sebagainya. Dia pun, bang, okey, pun lagi mandi sembahyang subuh. Ada tu, kita kena kejut. Bang, subuh, tak sedar. Baru dia bangkit. Ada yang kita kejut dia, hentak kata, ambil air suam, siram, baru bangkit. Maksudnya tahap dia berbeza. Sebab tu dia sebut ada Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah adalah A macam ni, B macam ni. Ada yang terpaksa nasihat dengan pelempang. Faham? Baru sedar. Allah, kalau kau tak lempang aku mana kena pelempang. Tapi sebenarnya kaedah Islam tak boleh. Kaedah Islam ialah nak pukul daripada kemaluan tu ke bawah, paha lah, ke bawah. Sebab kalau ke atas tu dia banyak organ yang boleh merosakkan jantung, hati, semua duduk bahagian pusat ke atas, bawah sikit kemaluan. So daripada paha ke bawah, efek dia tak banyak. Sebab yang lain tu akan mencacat, mencedera dan banyak benda lah. Jadi nasihat tu dengan bukan nada lemah lembut. Abang tak semayang ke? Semayang lah. Orang semayang kan dapat 27. Bukan. Kalau perlu tengking, perlu marah, perlu otan. Itu maksudnya lembut. Lemah lembut tu ikut tahap orang. Itu hikmah yang sebenar. Yang ke-14, memaafkan daripada sebarang kesilapan dan kesalahan sahabatnya, maka janganlah ia mencelanya. Kalau kadang-kadang bila kita ialah bersahabat, kadang-kadang kita terasa hati, jangan pula kita bawa cerita kepada orang lain. Aku dengan dia 10 tahun kan berkawan dengan dia, tapi tak boleh percaya, tak boleh harap. Tak boleh. Tapi bila dia baik dia kata, dia tu memanglah. Sebab dia bagi hulu, dia kebetulan dapat bonus, dapat apa golden shade, dapat 30,000 kata dia kerja bank rakyat ke bank apa, 6 bulan gaji dia pun bagi aku, ajak pergi Mekah, dia bayar separuh. Aku sebab bagi kat kita. Tapi bila dia tu dapat bonus kawan 10 tahun, belanja nasi arak pun dak. Nampak? Mencela sahabat sendiri kerana apa-apa juga. No, tak payah nak celakan. Sebab suatu hari nanti kalau kita buka aib orang, maka tak mustahil Allah buka aib kita. Sekarang ni kita dimuliakan orang masih sayang, kasih, hormat kita sebab apa? Bukan sebab kita baik, bukan. Sebab Allah yang baik. Kita tak baik. Tentu ingat ustaz ni baik sangat. Ingat ustaz ni baik sangat. Ingat tu Imam Muhammad tu baik sangat. Ingat apa ni, pengurusi surah ni baik sangat. Ingat AJK ni baik sangat. No, Allah yang maha baik. Sebab apa saya kata gitu? Kalau Allah buka aib kita kepada semua orang, tak ada orang hormat. Tak ada orang hormat. Sebab kita nampak baik, sebab Allah tutup aib kita. Tu Allah baik. Kalau Allah buka aib kita, subhanallah, tabarakallah, akan terbuka lah zaman-zaman sejarah hitam.
tak sangka ustaz ni ustaz, tapi makan rambutan curi rupanya. Jiran sebelah rumah dia ni bedah. 3 lori dia ambil. La ilah. Jadi ustaz juga. Musaking jiran sebelah. 5-6 pokok ni bahan ke dia. Kalau Allah buka, tapi Allah tak buka. Ya Allah, ustaz ni tak sangka handsome macam tu, ramainya kekasih dia masa sekolah dulu. Kalau Allah buka, tapi Allah tutup. Allah tu maha baik. Sebab apa? Sebab kita sangka baik dengan Allah. Ana inda zanni abdi bi. Aku, kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi, mengikut sangkaan hambaku terhadap diriku, kata Allah. Kalau engkau sangka baik kepada aku baik dengan engkau. Tapi kau sangka buruk dengan aku lebih buruk daripada itu. Allah boleh buat sebab dia punya kuasa. Kita tak ada apa-apa, kita belagak ya. Kita macam ibarat bahasa kata anjing menyalak bukit ya. Kita seolahnya macam tu. Tak ada apa-apa pun kita. Buat macam mana pun Allah kata Allah, dia adalah pemilik segala-gala, kita pemilik dia. Tapi kita lawan dia, selamba je lawan Allah Ta'ala ada. Cuma dia tak dengar dengan perkataannya. Allah kata macam ni, kita buat. Allah kata semaya awal waktu, kita semaya akhir waktu. Contoh, ada je beta dengan Allah Ta'ala, tapi tidak melalui perkataan, tapi perbuatan ada. Maka janganlah melengah dengan semayang. Semayang juga pukul 4, asal 4 suku contoh dia. Lambat juga. Banyak benda. Allah kata macam ni, kita buat macam ni, bercanggah. Tapi Allah maha baik. Dia baik. Dia tak buka aib. Kalau buka, kalau Allah telanjangkan Muhammad sekarang, tak tahulah. Sampai-sampai jahiliah dia ada. Tapi Allah maha baik, dia tutup. Kita hormat kepada pengusi, kita hormat kepada nazir, kita hormat kepada sekian, kita hormat kerana Allah tutup. Tapi bila Allah buka aib, Allahu Akbar, rasuah dia, rasuah tu seleweng kuasa tu, Allah buka. Sebab apa? Sebab dia tak sangka baik dengan Allah. Oleh kerana itu Allah kata bersangka baiklah dengan engkau dengan aku. Maka kita sangka baiklah dengan Allah. Allah maha baik. Kita puji dia, walaupun kadang-kadang dia lah, kita manusia biasa, ada je maksiat yang kita buat kan. Tak sama maksiat orang A macam ni, maksiat orang B macam ni, maksiat orang masjid lain, maksiat orang agama lain. Dia tak sama dengan maksiat orang biasa, beza, tapi tahap juga tetap akan ada. Ada satu tu dia imam, dia cerita tempat lain, bukan sini. Di sini kami dia puasa, di sini kami dia puasa. Tapi pada hari isteri kami tu ada kadang-kadang dia jadi imam. Memang jadualnya pusing-pusing rotik dia jadi imam pada hari Isnin. Tapi dia datang lambat. Dia tak jadi imam. Biar Jumaat jadi imam. Sebab kata Abdul puasa Isnin. Betul. Dan dia berbuka di rumahnya dengan isteri dan anak-anak dia. Orang nasihat beritahu, pergilah buka kat surau, kat masjid, apa masalah dia? Tak boleh, aku dengan keluarga, dengan keluarga kau bawa pergi masjid sebab keduti. Di antara buka puasa dengan keluarga yang sunat itu, di antara duti mana yang wajib? Mudah je. Sebab taklif, beban tugas dibayar dengan sedikit, walaupun tidak setimpal dengan imam. Maksud imam bayar, katalah bayar 1,200, tak setimpal sebenarnya. Kalau imam rawatib 1,200, 1,500 tak sebenarnya, tapi tak apalah, dia terima redha. Tapi hari itu kau bertugas. Bila kau bertugas hari itu, maknanya amanah kepada hari itu wajib. Berbuka puasa dengan isteri sunat. So mana yang nak kau dahulukan? Kau kena pergi sembahyang di masjid. Kena, sebab kau imam. Sama ada kau nak berbuka di masjid, kalau rumah kau dekat, kau buka kat rumah, makan kurma, minum ais, nak pergi. Itu je. Lepas maghrib, orang duduk kuliah, aku nak pergi makan lantak kau lah. Dah tak pergi. Jadi orang berumur, Tok Imam tak ada. Mana Tok Imam? Ada tak aku berbuka kat rumah, Isyak aku datang lah. Betul tak betul? Mungkin saya tak berlaku ni, saya beritahu ni hak dah berlaku. Orang lain nasihat tak dengar. Sekarang ni orang kata, Ustaz tolong nasihat dia Ustaz. Dah kami dah tak nak nasihat. Sebab satu kawan sendiri sahabat tak terkamu, dah bagi tahu sekali, tiba-tiba buat lagi, dia pun bagi hujah. Itu yang hujah dia. Nak kata apa? Maknanya itu ujian dia. Mana fik aulawiyah dia tu masih gagal.
mana fiqh keutamaan dia panggil. Mana yang perlu diutamakan? Tugas hakiki dengan benda yang sunat. Macam doktor lah, doktor tu kena cabut gigi orang nak cabut gigi. Buka injek. Tiba-tiba datang ambulans bawa orang kemalangan. Katalah kemalangan yang dekat highway tu lagi, 2 orang meninggal. Cedera sana, cedera sini, kepala ni, telinga tercabut duduk di kaki duduk dalam mulut, mata duduk di bontot. Teruknya kemalangan. Doktor meneruskan cabut gigi ke doktor tinggal pergi selamatkan yang masih bernyawa, yang nazak tu. Mana fi aulawiyah kena selamatkan yang baru sampai tu. Gigi tidak melibatkan sampai nazak macam tu. Tapi kena buka lah sepanah dia tinggal tengah-tengah. Sepanah duduk dalam mulut. Tak ingat. Tu kisah benar tu. Kisah benar yang berlaku pada anak saya. Anak sulung saya lahir operate, dia kan dia bubuh jarum kat sini untuk masukkan air baby. Duduk dalam inkubator 7 hari. Saya kira habis dah keluar dah, saya tengok biru apa ni sampai ke sini. Saya tanya nurse, kenapa biru? Dia pun cek. Allah, minta maaf tuan, terlupa cabut jarum. Bila jarum tak cabut, angin masuk ke dalam, biru. Saya boleh su tu, saya boleh saman. Tapi kata kecuaian, minta maaf dan sebagainya. Duduk sini. Kecuaian. Itu kita takut tu. Yang ni pun samalah. Jadi tolong ingat, mengingati di antara satu sama. Jadi nasihat macam mana? Keutamaan dia. Kena faham keutamaan. Jadi keutamaan dia ialah yang wajib. Jadi doktor tadi dia kena tinggal yang sakit biasa, kena utamakan yang kritikal. Begitu juga ni sembahyang kau imam adalah wajib sebab tugas kau dibayar gaji walaupun sekali datang RM5 tapi tetap juga tugas. Kalau tak kau rotik balik bagi ke orang lain pada Isnin Khamis, kau jangan ambil Isnin Khamis. Itu saja. Sebab kau nak berbuka di rumah. Akhir sekali. Yang ke-15, mendoakan sahabatnya apabila ia duduk bersendirian ketika sahabatnya itu masih hidup ataupun setelah ia mati. Apa dia? Mendoakan sahabatnya apabila ia duduk bersendirian. Maksudnya khusus untuk sahabat, kita berdoa bangkit malam, kita berdoa, ya Allah, sahabat aku ditimpa kedukacitaan, isterinya meninggal ataupun isterinya kena penyakit, ya Allah sembuhkanlah. Ini namanya doa alimul ghaib, doa di alam yang satu lagi yang mana orang tu tak tahu. Sebab apa? Kesendirian. Sebab kalau orang tengok orang ramai macam ni, semua orang tahu doa apa. Tapi ini doa khusus. Sebab sendirian ni biasa personal case ni dia special. Sebab tu setengah-setengah orang pergi cari Tok Guru untuk solat hajat untuk dia. Orang kata, apa pergi masjid ramai lagi. Betul. Tapi bila dia personal case macam ni, dia lebih menjurus. Sebab kat masjid surau umum, kalau dia ni minta tolonglah ustaz Tok Guru untuk sembahyang hajat untuk saya gini. Dia lebih khusus. So dia bangkit malam, dia akan doa, ya Allah, Fulan bin Fulan begini ya Allah, berikanlah untuk dia kesejahteraan, keselamatan, selamatkanlah rumah tangganya begini. Mana khusus menjurus yang lebih fokus. Itu sebenarnya. Sebab tu dia kata doa ketika kita sendirian. Ketika ramai kita berdoa, tapi sendirian mana kita khusus buat saudara itu sahabat kita ketika sahabatnya masih hidup ataupun setelah ia meninggal. Maksud kita meninggal pun kita berdoa untuk ahli keluarganya dan yang lainnya. Itu di antara adab-adab kita bersahabat. Nanti ada lagi, dia ada belah-belah, ada 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 adab-adab. Sebelum kita masuk ceraian yang ketiga, adab-adab dengan orang yang kita kenali, iaitu bukan sahabat qarib. Kita kenal macam tu je. Ini tadi kawan sahabat qarib, ini kawan-kawan kita luar yang kita kenal, bypass macam tu je. So macam mana adab kita dengan dia orang? Ini adab kita bersahabat. Wallahu alam, kita berhenti setakat tu dulu. Sebab saya akan nak sambung ke surau Seruling.
Pukul 8.30 ada kursus pengurusan jenazah. Siapa yang free pergi Seruli Presiden 5. Dia buat pengurusan jenazah. Hari ni saya minta sampai gali kubur. Cuma tak sempat nak pergi 20 lah. Kalau nak pergi Presiden 20 sebelah tu takut hilang tengah jalan. Presiden 20 lari dah tak nak pergi kan. So cari untuk korek kubur Macam kita dulu pernah buat korek Spam pernah buat, kita korek kubur. Kita akan tanam situ penjenayah suram. Yang mana tak mari Jumaat kita tanam. Semua sekali. Maksudnya kita tanam tu untuk tunjuk yang sebenar yang lahap macam mana, dan cuba test baca talqin. Baca talqin kita tinggal jauh sikit. Saya pernah buat kat askar 3 kali buat, daripada dia haiwan jadi manusia. Haiwan apa dah ada ambil juga ganja, arak minum, perempuan zina, judi, teruk, memang teruk makhluk. Saya kata ke bos OC, bos, ada siapa orang nakal tak dalam grup company ni? Ada. Jadikan dia jenazah. Dan budak tu pun volunteer. Bila sebut macam tu, okey. Saya buat tu, gali pun tak dalam parah lutut je pun. Jadi tutup atas tu, tutup dengan kayu atas kan? Buka hidung. Orang kita buat masa senja, lebih kurang sebelum maghrib lah. Gelap lah. Sarawak gelap. Maghrib awal. Lepas tu kita puduk jauh, pakai mic je baca talqin. Rupanya masa kita baca talqin, dia duduk menangis dalam kubur, kita tak tahu lah. Dia menangis sebab dia terdengar macam-macam bunyi daripada tanam. Dia sendiri cerita, wallahualam, dia tipu-tipu lah. Dengar orang menangis, dengar budak menangis, budak manggil. Mungkin sebab dia takut sangat, mungkin. Habis satu siri. Siri yang kedua, dia lagi. Siri yang ketiga, dia lagi. Selepas siri yang ketiga, dia jadi orang. Arak dia berhenti, zina dia berhenti, judi dia berhenti, semua dia berhenti. Akhir sekali dia kahwin dan dapat anak. Adalah semayang juga lah sekali-sekala nampak hari Jumaat. Maksudnya ada perubahan. Jadi kalau nampak-nampak yang nakal, kita boleh lihat tu boleh 10 orang. Dia bunyi macam-macam, wallahualam, adakah benar ataupun bohong. Tapi dia kata lepas tu dia isap, jadi elok. Sebab dia dengar orang minta maaf dalam kubur, tolong Allah sakit, macam-macam. Mungkin gambaran tu dia gambaran drama-drama yang tanah kubur ke mana, kita tahu tak. Tapi itulah gambaran dia. Alhamdulillah dia berubah dengan sebab tu. Mula-mula orang marah juga, ustaz bersungguh kubur. Ya, ilmu ni sampai habis, itu je kata. Aku berbuka orang tu lah, kata bos. Boleh, tak ada masalah, tapi bos sekali masuk. Kalau saya duduk dalam tu, siapa nak mengajar? Ada juga orang argue macam tu kan. Kata, tak apa, boleh saya masuk. Tapi kita masuk dua lah bos. Bos duduk depan, saya duduk belakang. Duduk dalam kubur sekali. Kalau tak mahu lah aku, tak mahu sudah. Dia macam tu je. Sebab setengah-setengah orang kata, ustaz ceramah, banyak ustaz ceramah kat luar. Kat pejabat ustaz tak nak ceramah. Kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Kata peribahasa tu ada sambungan lagi. Kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan, sebab anak tak nak menyusu. Dia lapar mati ya. Kita dah susu dah keluar susu dua-dua, tak nak. Kera dah berebut nak susu kita. Apa maksudnya? Kat pejabat kita buat kursus, kita buat kuliah apa, datang 4-15 orang datang. Muka yang sama ahli jemaah. Jadi jangan salahkan saya. Setiap hari saya buat tak ada orang datang. Bos pun tak datang. Bos pun tak datang. Kalau bos datang semua anak bos datang. Tapi sebab bos tak datang, 15 orang yang datang. Jadi kat luar ada 1000 orang anak saya pergi ya. Apa masalah? Kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan, dan anak tak nak menyusu, matilah dia. Walaupun tu kita cabut tetek somak dalam mulut dia tak nak. Orang luar nak. Kera tak kira lah, kera ke biawak ke rimau ke nak minum susu kita. Itu bahasa istilah tu. Dia kata banyak ceramah di luar, tempat sendiri tak ceramah. Kita ceramah, kita buat pun orang tak datang. Tok Bomo tempat sendiri mana mau. Tok Dukun, kalau Tok Dukun ada kawasan ni, Tok Bomo ada kawasan Prima, orang tak pergi berubat tu dekat Batu Cave, dekat jauh-jauh tu, Serendah, Rawang, ubat barah. Padahal kat rumah kita ada je, tapi bila hak dekat dia tak glamour, hak jauh lagi glamour. Jadi macam tu. Padahal ilmu agama tidak macam tu. Selagi dia ada ilmu, walaupun dia anak kita sendiri, kita boleh berguru dengan dia. Itu keadaan Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung lagi
pada nombor 16 hingga nombor 23 dalam adab bersahabat dengan rakan karib kita. Wallahu alam, mudah-mudahan kita semua dalam rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman wa ya Rahim wa ya Fattah wa ya Alim wa ya Razzaq wa ya Ghafur wa ya Sami' wa ya Basir. Duhai Allah yang mendengar, duhai Allah yang mengetahui segala isi-isi hati kami ya Allah. Kami berkumpul dalam rumah-Mu, berada sebagai tetamu, beriktikaf. Ketika mana kami berada di rumah-Mu dan kami doa-doa kami diaminkan oleh malaikat-Mu di langit ya Allah. Kami mohon pada ketika saat ini ya Allah, kami mohon Engkau berilah ketenangan kepada kami dalam melaksanakan segala tanggungjawab kami sebagai hamba-Mu di muka bumi ini ya Allah, penuh dengan ketenangan, keharmonian, kedamaian. Ya Allah, jauhkanlah sifat keluh kesah daripada kami ya Allah, gapah-gapah, melulu, tidak usul periksa, apa jua berita, tidak ada tabayun, tidak ada pengesahan. Jauhkan kami daripada fitnah, kutuk mengutuk, benci membenci, suka berbalah bergaduh, kerana kami tahu Engkau amat benci kepada lelaki atau perempuan yang suka bergaduh. Maka jauhkan kami daripada kebencian-Mu itu ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami milik-Mu ya Allah. Engkau maha penguasa atas kami ya Allah. Maka kami redha dengan segala ketetapan yang Kau tetapkan buat kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, di rumah-Mu yang mulia ini ya Allah, kami mohon keampunan segala dosa-dosa kami ya Allah. Jangan hendaknya ya Allah, kerana dosa kami yang kecil sekalipun Engkau azab kami. Engkau letakkan dua bara api di telapak kaki kami, menggelegaklah otak-otak kami. Ya Allah, kaki ini pernah melangkah ke rumah-Mu. Kaki ini pernah bertawaf di Baitullahil Haram. Kaki ini pernah menziarah kekasih-Mu Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah tergamak Engkau membakar kaki ini kerana dosa kami yang kecil itu ya Allah? Maka Engkau ampun ya Allah dosa kami sekecil mana sekalipun ya Allah. Kerana kami tidak mahu kami diazab, dipakaikan terompah api, menggelegaklah otak-otak kami ya Allah. Ya Allah, Engkau mendengar permohonan kami ya Allah. Engkau melihat kami bertika dosa ini, apapun jua dosa kami ya Allah, kecil ataupun besar, zahir ataupun batin, sengaja ataupun tidak dosa kami yang kami lakukan, Engkau ampun jua ya Allah. Ya Allah, andainya dosa kami itu melibatkan manusia, kami perlu mohon maaf dengan mereka, tapi mereka dah tak ada ya Allah. Maka kami mohon siapapun jua yang kami berdosa dengan mereka, kami khianat mereka, Engkau ampun mereka juga ya Allah, agar mereka juga ke syurga dan tidak menuntut lagi apa-apa dengan kami nanti ya Arhamar Rahimin. Kami mohon padamu ya Allah. Ya Allah, Engkau ampun dosa kami ya Allah. Kami mohon tika dan sah ini ampunan buat kedua ibu dan ayah kami ya Allah, hidup atau mati mereka ya Allah. Ampunkanlah salah silap mereka ya Allah. Mungkin terkhilaf mereka itu, mereka lupa untuk memohon keampunan daripada-Mu ya Allah. Sebagai anak yang salih dan salihah, kami mohon keampunan buat mereka berdua ya Allah, apapun bentuk dosa kesilapan mereka ya Arhamar Rahimin. Jangan sakiti mereka lagi ya Allah ketika mereka berada di barzah, di kubur ya Allah. Sebaliknya lapangkanlah kubur yang sempit itu selapangnya rumah-Mu ini ya Allah. Terangilah barzah yang gelap gelita itu seterangnya waktu syuruk dan duha ini ya Allah, agar tenang, damai ibu dan ayah di sana ya Allah. Kami mohon ya Allah. Ya Allah, buat ibu dan ayah yang masih ada, berikanlah kesihatan berpanjangan kepada mereka berdua, agar dapat tunduk bersujud padamu sehingga ke akhir hayat mereka ya Allah. Jadikan kami anaknya yang saleh dan saleh sebagai khadam-khadam mereka ya Allah, bukan menjadi pembenci dan menyebabkan menangisnya mereka kerana dosa kesilapan kami kepada mereka ya Allah. Ya Allah, kami mohon tika dan saat ini juga ya Allah, keampunan buat guru-guru kami, ustaz-ustazah kami yang sabar memberi ilmu kepada kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami mohon padamu ya Ilahi ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampunan juga ya Allah buat jiran-jiran kami, sahabat-sahabat kami ya Allah, yang sentiasa dengan kami, nasihat kami bila kami perlu ya Allah,
jiran kami baik ya Allah, menjaga segala hak-hak kejiranan ya Allah. Ketika kami tidak ada di laman rumah kami, kan tugas dan di luar, mereka bantu kami untuk menjaga laman rumah kami daripada dikhianati oleh pencuri penjahat ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, ampun dan buat sekalian muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat ya Arhamar Rahimin. Di kesempatan ini juga ya Allah, andai ada di kalangan kami saudara-saudara kami ya Allah yang sakit, sembuhkanlah ya Allah sakit-sakit mereka apapun jua sakitnya ya Allah, kerana Engkau Maha Penyembuh ya Syafi. Allahumma anta syafi la shifa'un illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama wa la alama illa shifa'uka. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Ya Allah, andai rezeki kami jauh di langit ya Allah, turun buat kami ingin menikmatinya ya Allah selagi hayat masih ada. Andai rezeki yang telah Engkau tuliskan untuk kami di Lauh Mahfuz, Engkau berada di dasar bumi lautan ya Allah, keluar timbul buat kami untuk kami merasainya ya Allah. Andai rezeki kami Engkau titikkan terlalu sedikit buat kami ya Allah, maka perbanyakkanlah ya Allah dengan berkah-Mu ya Allah, dan juga dengan kecukupan ya Allah. Andainya banyak tapi tidak cukup, kami menjadi orang yang tamak dan halauba ya Allah. Ya Allah, lindung diri kami, ahli keluarga kami, negeri negara kami dari segala bala bencana ya Allah. Mara bahaya yang menimpa pemimpin zalim, gila kuasa ya Allah, penyakit-penyakit menular, gila, sopa, kusta, COVID, influenza dan apa jua-jua penyakit yang baru mendatang ya Allah, lindungkanlah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baikkanlah dunia kami ya Allah, baikkanlah akhirat kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka